Sejauh manakah geografi penting dalam kajian politik di Malaysia? Geografi merupakan kajian permukaan bumi sebagai ruang dan tempat untuk manusia hidup. Geografi merangkumi aspek yang sangat luas, menumpukan kajian tentang fenomena semula jadi seperti iklim, topografi, tanah, bentuk muka bumi, dan tindak balas manusia terhadapnya, serta kajian tentang budaya yang terdapat di merata tempat di dunia ini. Perkataan geografi berasal dari bumi, dan dua bidang utama geografi ialah yang menumpukan pada sains bumi dan geografi manusia yang memfokuskan kepada sains sosial ataupun aspek bukan fizikal. Oleh hal yang demikian, terdapat beberapa kepentingan geografi ini dalam kajian politik di Malaysia. Persempadanan pilihan raya. Urusan kajian semula persempadanan merupakan suatu kajian dan semakan untuk melihat semula kesesuaian sempadan-sempadan bahagian pilihan raya sedia ada. Hal ini bagi memudahkan urusan pentadbiran pilihan raya dan pendaftaran pemilih di masa akan datang. Populasi penduduk semasa merupakan salah satu prinsip asas bagi kajian semula persempadanan. Menurut SPR, penetapan sempadan ditentukan oleh bukit, jalan raya dan sungai yang merupakan elemen geografi fizikal, serta sempadan lain seperti sempadan lot tanah, mukim, daerah atau negeri. Sempadan yang ditetapkan ini penting dalam penentuan kawasan daerah mengundi, bahagian pilihan raya negeri dan bahagian pilihan raya persekutuan. Kajian semula persempadanan penting dalam penyesuaian dengan pertumbuhan penduduk. Dengan adanya persempadanan semula, pertumbuhan penduduk di suatu kawasan dapat disesuaikan. Bilangan kerusi yang diagihkan dapat mencerminkan pertumbuhan tersebut. Ia juga penting untuk keadilan perwakilan. Dengan adanya populasi penduduk yang hampir sama bagi setiap persempadanan, ianya akan menyalahkan suatu kawasan mempunyai kelebihan dari segi jumlah penduduk. Kestabilan politik juga dapat dicapai dengan kajian semula persempadanan. Pembahagian kawasan yang adil menggalakkan perkembangan politik yang sihat di Malaysia. Setiap warga negara Malaysia mendapat peluang yang sama dalam proses demokratik. Laluan perdagangan. Faktor geografi Malaysia mempengaruhi ekonomi Malaysia. Malaysia terletak di Selat Melaka dan merupakan lokasi strategik bagi laluan perdagangan laut. Laluan ini merupakan laluan utama bagi kapal laut yang menghubungkan perairan dari timur dan barat. Ianya terbukti sejak daripada kegemilangan tanah Melayu lagi. Untuk pengetahuan semua, Melaka yang merupakan pusat perdagangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, rebutan para penjajah seperti Portugis, kerana menurut mereka siapa yang menguasai Selat Melaka akan menguasai perdagangan seluruh dunia. Kawasan Malaysia dikenali sebagai Golden Cornices atau Semenanjung Emas oleh ahli falsafah Greek Ptolemy. 3 daripada 7 pelabuhan persekutuan bagi Malaysia terletak di sepanjang Selat Melaka, iaitu Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Pulau Pinang. Namun begitu, cadangan bagi pembinaan terusan segeting kera di Thailand mampu mengganggu laluan perdagangan antarabangsa sedia ada di Selat Melaka. Ianya menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman. Bukan sahaja Malaysia, malah Singapura akan terjejas teruk. Jarak perjalanan bagi kapal yang melalui Laut Pasifik dan Laut Hindi mampu dipendekkan sekurang-kurangnya 1,200 km atau 3 hari pelayaran jika melalui terusan berkenaan. Tanpa adanya Selat Melaka yang terletak di barat Malaysia ini, mungkin Malaysia tidak akan merasai kehebatan ekonomi seperti sekarang. Perkongsian sumber. Bajet yang diberikan kepada ahli parlimen berhubung kait dengan faktor geografi. Peruntukan dan faedah yang diterima bagi setiap kawasan adalah tidak sama. Perbezaan yang terhasil ini disebabkan oleh faktor keperluan dan keadaan setiap kawasan. Faktor-faktor seperti kependudukan, geografi dan keperluan khusus setiap kawasan pilihan raya dapat mempengaruhi sejauh mana sumber dikongsikan. Kawasan yang mempunyai keperluan mendesak atau kekurangan dalam sesuatu bidang memerlukan perkongsian sumber yang lebih besar. Seterusnya, kawalan politik. Lazimnya, kubu kuat bagi sesebuah parti akan menerima peruntukan yang lebih besar.
Amalan ini sepatutnya tidak patut dilakukan oleh mana-mana pihak oleh kerana kesejahteraan yang sama rata perlu dirasai oleh setiap rakyat tidak kira kawasan. Perkongsian sumber yang saksama penting dalam pembangunan yang seragam. Cara ini mampu memartabatkan kawasan yang kurang membangun dengan menyediakan peruntukan yang mencukupi dan mampu mengubah aspek ekonomi dan sosial pada kawasan tersebut. Dengan cara ini, pembangunan seimbang di seluruh negara dapat tercapai. Perkongsian sumber yang saksama juga akan menimbulkan kepercayaan awam. Orang awam akan memberikan sokongan yang lebih padu kepada apa-apa usaha kerajaan. Kepercayaan yang terbina ini dapat diperoleh hasil daripada usaha kerajaan yang adil dan saksama dalam menyalurkan sumber negara kepada setiap rakyat yang berhak ke atasnya. Demokrasi negara yang stabil juga dapat terdiri daripadanya. Seterusnya, penentuan lokasi pusat pentadbiran Malaysia. Lokasi pusat pentadbiran di Malaysia adalah Putrajaya ataupun dikenali sebagai Wilayah Persekutuan Putrajaya yang merupakan pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia yang menggantikan Kuala Lumpur pada tahun 1999. Putrajaya juga dikenali sebagai Bandaraya Pintar dalam taman, terletak 25 km di selatan Kuala Lumpur yang merupakan ibu negara Malaysia. Kedudukan Bandar Putrajaya ini sangatlah strategik kerana memiliki jarak yang sangat dekat dengan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur iaitu KLIA. Kedudukan pusat pentadbiran negara Malaysia yang berdekatan dengan KLIA ini akan memudahkan dan menyingkatkan lagi perjalanan menteri-menteri luar negara yang berkunjung ke negara kita. Jarak perjalanan dari KLIA ke pusat pentadbiran negara adalah sepanjang 35.3 km dengan mengambil masa perjalanan selama 36 minit. Namun begitu, dengan adanya kedudukan pusat pentadbiran negara kita yang strategik yang berhampiran dengan KLIA ini mampu untuk meningkatkan lagi darjah ketersampaian tetamu-tetamu kehormat kita dari luar negara yang hendak berkunjung ke negara kita. Kunjungan ini adalah bertujuan sama ada untuk membincangkan hal-hal negara dari sudut ekonomi, sosial dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan lagi hubungan diplomatik dengan negara luar. Persempadanan negara. Faktor fizikal seperti sungai, gunung ganang serta kawasan yang memiliki sumber alam semula jadi seperti minyak dan mineral mempengaruhi persempadanan sesebuah negara. Namun, negara kita Malaysia memiliki sempadan darat dengan Indonesia di Kepulauan Borneo, Sabah dan Sarawak yang memiliki panjang sempadan sepanjang 2019.5 km selain sempadan Thailand. Persempadanan darat antara dua negara ini amat penting kerana dapat menjamin hubungan diplomatik yang stabil. Dalam masa yang sama, kedaulatan wilayah juga akan terjamin, ekonomi serta sosial juga dapat terjaga. Sebagai contoh, dengan adanya persempadanan yang tetap dan teratur ini, kedaulatan wilayah bagi kedua-dua negara akan terjamin. Keadaan ini penting dari sudut politik di mana sebuah negara itu mampu untuk menetapkan peraturan di dalam negara mereka sendiri seperti mengawal, mentadbir urus serta melindungi negara mereka tanpa campur tangan daripada pihak luar, serta dapat menjalankan kuasa dalam bidang politik selain dari bidang ekonomi dan sosial. Selain itu juga, terdapat satu kepulauan yang memiliki dua negara yang bersempadan dan kepulauan ini dinamakan Kepulauan Sebatik. Kepulauan ini memiliki persempadanan antara negara Malaysia dan Indonesia dan perkara ini dikatakan unik kerana jarang sekali kita dengar adanya sebuah pulau yang memiliki dua negara berbeza. Kepulauan Sebatik ini terletak di bahagian timur Sabah dan berdekatan dengan Kalimantan Indonesia serta memiliki keluasan seluas 452.2 km persegi. Pada bahagian utara pulau ini adalah negara Malaysia dan bahagian selatan pulau adalah negara Indonesia. Sebatik Malaysia memiliki jumlah anggaran populasi penduduk sebanyak 25,000 orang, manakala di Indonesia pula memiliki 47,571 orang. Oleh itu, jika sesebuah negara yang bersempadan dengan negara lain, hal ini akan menunjukkan suatu budaya yang berbeza. Namun, jika kita lihat di Kepulauan Sebatik ini, dari sudut adat dan budaya mereka adalah sama, dan hal ini dikatakan demikian kerana Pulau Sebatik yang mempunyai persempadanan antara negara Indonesia dan Malaysia ini kebanyakannya adalah berbangsa Bugis dan diikuti bangsa lain seperti Banjar, Suluk dan sebagainya.
Selain itu juga, yang menarik di kepulauan ini adalah rakyat sebatik Malaysia yang hendak masuk ke bahagian Indonesia dan rakyat sebatik Indonesia yang hendak masuk ke Malaysia adalah dibenarkan tanpa pemeriksaan dokumen. Di kawasan persempadan pulau ini hanya dijaga oleh pegawai-pegawai imigresen dari kedua negara tersebut. Dari sudut ekonomi, di kepulauan sebatik ini adalah mereka menggunakan mata wang Malaysia dan Indonesia sekaligus disebabkan oleh persempadanan antara kedua negara yang sangat dekat. Oleh hal yang demikian, dapat dilihat bahawa persempadanan di kepulauan Indonesia dengan Malaysia ini mampu memberikan kesan yang positif dari sudut hubungan diplomatik, kerjasama antara dua negara dari sudut keselamatan serta kawalan sempadan dan juga penjagaan sosioekonomi rakyat mereka. Dengan itu, jelaslah dapat dilihat bahawa dari sudut geografi ini penting dalam kajian politik di Malaysia. Berdasarkan elemen geografi seperti Gunung Ganang, kedudukan negara yang strategik mampu untuk memberikan impak dari segi politik dalaman dan luaran negara, seperti persempadanan pilihan raya, perhubungan antarabangsa yang erat dengan negara luar, dan dalam masa yang sama ekonomi negara juga mampu untuk ditingkatkan.